Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita nak berjoging lagi hari ni. Ke arah sini lah. Sekejap, kamera tak betul lah. Kamera betul kan? Okay. Nak sembang apa petang ni? Sambil kita berlari ni, kita sembang sikit. Okay. Oh, hari ni 27 Ogos 2020 bersamaan dengan hari Khamis. Cuaca pada hari ni mendung dan juga hujan. Ni baru lepas hujan ni nampak basah sikit. Dia punya jalan dia basah sikit. Ni jalan ni nak menuju ke tempat kerja saya. Ni kawasan ini ada banyak klip-klip ya. Di pertengahan bulan Jun bulan 6 sehingga hujung bulan 6. Klip-klip ni. Ada. Boleh nampak di sini. Banyak ni kat sini. Kalau kat sini lah. Ni, Oh. Jalan basah agak licin. Saya tak boleh nak lari laju sangat. Tak apa, kita slow-slow saja Okey, ni. Ni semuanya tempat klip-klip ni. Kalau pergi dari tengah bulan 6 sampai hujung bulan 6 ni, ada boleh nampak banyak klip-klip kat sini. Oi, bahaya. Licin. Nampak tu, licin. Ada beberapa pot yang boleh tengok klip-klip yang saya tahu di Kagoshima ini. Salah satunya di sini lah. Yang saya tunjuk dia punya ni. Ni. Tunjuk dia punya Hotaru klip-klip lah. Ni dia punya ni dia. Ni cuak. Ni dia punya tempat main dia lah. Okey. Teruskan. Tunjuk sikit lah keliling ni. Tu sawah padi. Okey. Tu sekolah teknikal depan rumah saya. Area sana adalah kilang tempat saya kerja. Nanti saya tunjuk kilang ni kat mana Kilang Ajinotori. Pengeluar ayam halal di Jepun. Setakat yang saya tahu, kilang yang mengeluarkan ayam halal Jepun di Jepun ini cuma di sini sahaja, cuma Ajinotori sahaja. Okey. Selebihnya mungkin individu yang buat adalah dalam kuantiti yang sedikit. Mungkin satu hari dalam 100 ekor, mungkin seminggu 200-300 ekor sahaja. Kalau individu yang buat ayam halal dalam kuantiti yang kecil, mungkin banyak lah. Tapi kalau company yang macam Ajinotori ini, yang proses ayam sekitar 20,000 ke 30,000 ekor sehari, Ajinotori halal ini yang di Kagoshima ini, di tempat saya ini, yang tempat saya kerja ni, adalah satu-satunya di Jepun. So itulah sedikit info berkenaan dengan syarikat Ajinotori ini. Ajinotori ini buat halal sejak dari tahun
20 tahun 2017 ya. Kan 2010, silap. Dia mula berfikir untuk buat halal dan dia dapat sijil 2012. Dapat sijil halal. So dah memula antara kilang yang pioneer ya. Yang perintis dalam industri halal di Jepun ini. Antara yang mula-mula lah yang dapat sijil halal. Tu. Tu kilang dia. Okey. Tu kilang Haji Natori. Mempunyai pekerja sekitar kita fokus sikit lah. Fokus daripada tepi sawah ni. Senang nampak cantik sikit. Ni semua sawah tunjuk sawah sikit dulu. Sebab saya juga suka pemandangan sawah ni. Jadi kita tunjuk sikit lah sawah. Okey. Ni. Okey. Ni semua sawah lah. Sawah. Okey. Tunjuk sini sikit. Ni semua sawah. Alright. Itu adalah Haji Natori. Dia ada kilang baru tu yang sebelah kiri sekali ni. Adalah kilang baru dia. Kilang yang ketiga ya. Mempunyai pekerja seramai 400 orang. Dan saya ingat dalam 100 lebih orang adalah pekerja daripada Filipina dan juga Vietnam ya. Ada seorang pekerja daripada Indonesia dan saya daripada Malaysia seorang. Okey. Kita tengok pengaliran sistem pengaliran yang cukup baik di Jepun ini. Pengaliran air dia untuk pertanian untuk sawah padi. Memang di mana-mana tempat di Jepun ini ada pengaliran air yang semacam ni lah. Ni semua air bersih daripada bukit Daripada bukit sana. Bukit sana. Air bersih. Air ni dia kontrol lah. Kalau ada masa-masa tertentu dia buka, ada masa-masa tertentu dia stopkan air. Sawah padi ni bulan 10 nanti akan dapat dituai. Ni dah ada dia punya biji-biji dia, biji padi. Tu kilang dia. Okey. Kilang ini penyembelih dia semua Muslim. Kita ada 3 orang penyembelih. Seorang daripada Filipina, daripada Pulau Mindanao, ketua dia, dan lagi 2 adalah daripada Ho Chi Minh daripada Vietnam. Berketurunan Champa Okey, boleh cakap Melayu sikit-sikit. Kita nak sambung tu kawan saya tu. John. Sigau ni. Chonsang kana? Sigau? Tu. Saya rasa budak Vietnam lah. Halal team. Choncang. Chonsang. 違うかと思ったんだけど、やっぱりチョンさんですね。Ini adalah Minah Vietnam. Kelab tempat tim Haji Natori. Dia yang menguruskan shipment punya ni. Jogging. Kamera持ちながらあっち方面ね、あっち撮るんですね、あの道ね。綺麗なあれ撮りながらこうして、これはもうオリンピックのやつよね。頑張ってね。
ada buah apa? Buah kaki ya, buah kaki. Ni pokok kaki, pisang kaki. Kalau orang Malaysia kata pisang kaki kan. Nah, ni pokok pisang kaki yang tumbuh di tepi jalan ni. Ni tidak ada owner dia. Jadi ada jatuh ni yang masak ni, boleh makan ni. Boleh lah letak dalam poket, letak dalam peti ais baru sedap sejuk. Cantik kan air dia? Nampak? Aku ni jogging pun tak lagi. Dah kita jogging. Setengah jam saja target. Tak perlu lama. Ni kan cantik. Ada tempat duduk menghadap. Kita feeling sikit lah duduk menghadap sawah bendang. Duduk sikit lah. Ada air macam ni. Wah, best lah. Nampak? Okey. Sejuk je tengok air ni, jernih. Okay, kita sambung lagi lah. Tu daripada dekat kilang Haji Natori. Daripada sana sampai sana. Kita proses 20,000 ke 30,000 ekor ayam sehari. Time banyak 35,000 lah. Macam tu. Okey. Saya ingat nak pergi bawa anda ke tempat air terjun neraka ketam Kaniga-Jikoku. Kalau translate neraka bagi ketam-ketam agak jauh jugalah daripada sini. Kalau naik kereta dalam 10 minit saja. Tapi lari ni saya ingat dalam 20 minit jugalah. Waktu pun, hari pun dah pukul apa ni? Dah pukul 6 suku, gelap lah lepas hujan. Jadi saya ingat sampai kat sana nanti gelap sangat lah. Takut juga saya nak masuk dalam hutan. Jadi kita lari setakat yang area sini je lah ya. Next time. Ada lagi gugur ni. Gugurnya buah kaki ya. Buah kaki ni pokok dia. Buah kaki. Ni dah buruk dah. Buang. Okey. Saya ingat nak tunjuk yang air terjun yang satu lagi tu lah. Bukan yang neraka ketam tu. Ada lagi satu tempat. Okey. Ini keadaan rumah-rumah yang ada di sekitar kawasan ini. Okey. Nak. Okey. Ini salah satu tapak sejarah juga. Jogasaki no Itahi. Panjang kalau saya nak translate. Ni ada batu dewa lah kiranya. Tak banyak ya. Yang ada beberapa tempat saya di kawasan ini. Okey.
Saya ingat saya nak pusing sana lah. Oh tapi kalau pusing situ tak nampak pula. Tak boleh pula nak tunjuk sungai yang air terjun kecil. Tak apa, kita pergi. Kita pergi sungai tu dulu. Lepas itu baru kita jogging ke dalam kawasan sawah tu. Okey. Ni ada banyak jual vending machine jual air dan juga rokok. Selesai. Ni bus stop ah. Ni bus stop dia simple je. Kita pergi kat sungai tu. Sekejap. Tunjuk sekejap, lepas tu kita patah balik lah. Fokus sikit lah. Nampak lah sungai dia. Okey, sambung lari. Ni pun cantik bangunan ni. Ini adalah mana apa yang saya tunjuk sikit. Ni pagar dia pun dipotong dengan rapi. Ada pokok-pokok yang nak panggil pokok apa ni? Pokok bonsai ke? Dalam dia ni apa ni? Oh ni Cirang Chuo Joka Center. Oh cantik, tengok. Inilah pusat loji pembersihan. Joka Center ni mana? Pembersihan, pusat pembersihan. Loji lah, loji. Loji pembersihan. Tak nampak macam loji tapi peranan dia adalah untuk menjaga apa yang dipanggil kumbahan. Joka. Okey. Cantik ya. Pokok dia. Lagi. Sepanjang-panjang jalan ni tadi ni adalah pokok sakura Tu. Semuanya pokok sakura. Ni. Pokok sakura ni daunnya dah berguguran. Bila masuk musim panas, nak masuk ke musim luruh, daun dia akan gugur. Kerana bila musim luruh memang tak ada daun langsung lah. Ni tinggal sikit saja daunnya. Ni pokok sakura. Jadi pada musim panas daun dia menghijau. Nak masuk musim luruh dia akan gugur, tinggal ranting. Masa musim luruh tinggal ranting saja. Lepas itu lepas musim luruh masuk musim sejuk pun tinggal ranting. Lepas tu masuk musim bunga baru dia akan keluar penuh bunga sakura. Ni ada sikit lagi daun-daun. Tak lama lagi gugur macam ni, nampak. Okey. Saya pegang kamera ni macam obo pula. Orang duk tengok je. Saya duk pegang. Pegang kamera macam obo macam ni. Ada stick dia. Kita pegang. Dan rakam lah sambil-sambil berlari. Sambil boleh tunjuk kepada anda lah. Ni. Inilah tapak Fresh Mokorika lah. Kaneyama Suisha. Kincir air tempat tapak kincir air Cirang. Kita boleh tengok lah keadaannya. Okey. Saya bawa anda tengok sikit. Kat sebelah ni ada anjing. Saya takut anjing ni dia
Dia menyala. Oh, wow. Kristal. Okey. Ha, dengar bunyi air. Wah, tengok tu. Ha. Okey. Nampak tu. Okey. Anjing ni menakutkan aku lah. Okey. Ha, ni air keruh ya. Air keruh, air banyak ni. Nampak. Saya tak tahulah. Okey. Boleh ya? Sorry. Okey. Kita lari ikut sini lah. Tak mau anjing kacau lah. Aduh. Nampak. Tengah ni atas ni jalan Ada dia bubuh nombor-nombor pula ni. Okey, kita nak lari ikut sini lah. Okey, mari kita lari. Patah balik. Okey, itu dia salah satu spot yang saya suka pergi untuk dengar bunyi air ya. Itu pun tapak bersejarah tu. Tempat kincir air untuk pengaliran air zaman dulu ni jalan yang nampak tadi, jambatan tadi. Kita patah balik. Orang duk perhati, duk pegang kamera macam ni. Agak ni dia. Ni tempat-tempat menarik di kawasan Cirang. Okey. Tak larat. Sikit je lagi, tak apa. Asalkan keluar peluh, dapat istiqamah, berlari kalau boleh setiap hari pun dah cukup baik. Tak perlu lama-lama sangat lah. Okey, cukup untuk keluar peluh, gerakkan badan. Lepas tu selebihnya kita jaga makan lah. Kurangkan gula. Kalau boleh tak payah ambil gula langsung lah, gula putih ya.
Kalau nak benda manis, ambil madu ataupun makan buah-buahan ataupun minum jus buah yang 100% punya. Okey. Kalau boleh tinggalkan gula sepenuhnya, gula putih. Atau lepas tu banyakkan sayuran, banyakkan buah-buahan. Lepas itu kurangkan makan karbohidrat. Nasi jangan banyak sangat, boleh ambil tapi jangan banyak sangat lah, jangan berlebihan. Nasi, roti kurangkan. Lepas itu banyakkan makan ikan macam tu. InsyaAllah. Lepas tu exercise lah hari-hari. Okey. InsyaAllah badan akan jadi lebih sihat, lebih cergas, lebih ringan untuk kita memperbanyakkan ibadah solat malam. Badan berat, berat badan banyak, jadi badan pun jadi lemah, jadi malas, berat badan, jadi susah untuk kita buat ibadah. Nak sujud, nak rukuk, nak duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, semuanya ada mengah dan berat. Itu kereta bos, big boss Haji Natori. Okey. Jadi badan berat ni, satu, mudah dihinggapi penyakit. Lepas itu badan jadi lemah, jadi malas, cenderung untuk malas lah. Bukan saya kata orang badan besar ni malas, tak juga Jadi badan kita jadi berat jadi susah sikit untuk kita bergerak, untuk kita buat ibadah pun jadi tak selesa. Tu dia kelemahan-kelemahannya. Bukanlah orang kata orang badan besar ataupun berat, orang gemuk ni tak bagus belaka. Ulama-ulama ramai je yang gemuk, yang badan besar semua, tapi dia punya ibadah dia masya-Allah. Solat malam berjam-jam sampai subuh, tidur sikit saja. Zikir Quran semua. Hebat, masya-Allah ulama-ulama. Badan besar. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kita buat ibadah ni bukan atas dasar kekuatan kita. Kita buat ibadah lah semata-mata atas taufik daripada Allah SWT, atas kekuatan yang Allah SWT bagi, yang Allah izinkan. Jadi ulama-ulama badan besar, gempal, gemuk pun, tapi ibadah dia ya Allah, masya-Allah, subhanallah. Hebat Orang badan kurus kering, badan ringan, tidur. Orang kata tak ingat dunia. Usah kata solat sunat. Solat wajib pun cuai-cuai. Solat wajib pun ditinggal-tinggalkan, diremeh-remehkan. Usahlah kata benda lain. Baca Qurannya, zikirnya, apatah lagi lah. Solat pun malas. Menunjukkan apa? Tengok indah menunjukkan memang kekuatan untuk beribadah itu bukan datang pada atas sebab tubuh badan yang kurus ataupun tubuh badan yang gemuk. Bukan sebab badan, tapi hanya semata-mata taufik dan rahmat daripada Allah SWT sahaja yang membolehkan kita buat ibadah. Tu dia. Saya nak tunjuk ni. Sungai dia. Ni sungai. Sungai ni boleh mandi ni. Okey. Saya tunjuk sikit lah. Tu semua sawah tu. Sawah Sawah. Okey. Kita sambung lagi. Nak sembang pun lagi. Saya cakap pandai lah. Cakap boleh lah sikit-sikit kan. Tak adalah pandai mana. Tapi cakap belum tentu orang cakap ni, belum tentu dia boleh amal sepenuhnya. Saya cakap ni pun hanya untuk lebih kepada semangat untuk diri sendiri saja sebenarnya. Tak adalah nak nasihat orang sangat, tak adalah nak beritahu pada orang sangat. Cuma kita kongsi-kongsi sajalah apa yang kita fikir. Moga-moga dengan perkongsian kita juga turut sama untuk dapat kekuatan, untuk dapat jazbah ataupun semangat untuk kita beramal. Jadi kesihatan kena jaga. Itu Pak Ahmadah. Pak Ahmadah adalah orang kuat, orang kuat halal di Haji Natori. Beliau lah yang memulakan halal daripada zero.
atas arahan presiden company lah untuk mulakan halal business. Daripada zero dia buat sejak daripada 9-10 tahun yang lepas sehingga sekarang. Dia lah orang yang bertukus lumus buat sebelum saya masuk membangunkan produk-produk halal, buat kaji selidik dengan orang Muslim di seluruh Jepun, pergi ke seluruh Jepun, masjid-masjid seluruh Jepun, jumpa dengan imam-imam, jumpa dengan komuniti-komuniti Islam di seluruh Jepun. Dia ambil buat kaji selidik produk-produk apa yang diperlukan, dan dia belajar Islam banyak lah, dan telah berkecimpung dalam halal operation ini, operasi perniagaan halal dalam company Ajinotori ini sejak hampir 10 tahun lah. Okey. Jadi daripada zero, sales dia daripada zero sehingga sekarang, saya tak boleh nak cerita lah sales dia berapa kan, tapi memang meningkat, dia memang sangat-sangat banyak. Alhamdulillah, sales dia semakin baik, semakin lama semakin banyak, semakin meningkat. Oh, kita lalu ikut ni lah, kita lalu ikut dalam sawah. Dah berapa ni? Dah 31 minit. Dah cukup lah. Apa, kita tunjuk dalam sawah ni sikit, lepas tu kita off lah kamera ni. Okey, lepas tu saya nak berlari balik. Sekarang 6.35, hari hujan lah, sebab tu lah cuaca gelap. Patut 6.30, 6.35 ni masih, orang kata masih okey lagi. Ni semua sawah sawah, nampak. Ni memang sebelah kilang Ajinotori saja. Tu Ajinotori. Tu. Tu Ajinotori. Okey. Kilang Ajinotori. Okey. Suka kita boleh berlari dalam kawasan sawah ni. Memang tak ada orang nak marah lah. Tak ada masalah. Saya buat kamera jadi pening nak tunjuk ni. Ni semua sawah tu daripada atas. Tunjuk sikit. No. Sepanjang-panjang sampai ujung sana. Semuanya sawah. Okey. Okey. Kita lari dekat sampai kat tengah tu, lepas tu kita off lah. Kita off kan kamera. Fokus sikit lah. Fokus dekat sikit tu. Nampak? Tak lama lagi, bila bulan 9, bulan 10 nanti, dia akan, padi-padi ni akan menguning masa tu kita boleh rakam video juga lagi cantik lah. Warna kuning, gold macam tu. Wah, cantik. Subhanallah. Ini pun cantik lah, hijau kan. Okey. Okey. Ni masih belum, ni ada projek apa tak tahu, masih belum ditanam. Nampak? Sepanjang-panjang jalan tu sampai hujung sana sawah. Okey. Cukuplah, saya ingat cukup juga untuk cukup saja untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa-masa yang akan datang, InsyaAllah, kalau panjang umur. Okey. Padi. Alright. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.